أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله في القرآن الكريم: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti kata memuji Allah, mengiktiraf segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Kerana nikmat ini adalah nikmat hakiki yang akan memberikan faedah dan manfaat kepada kita secara berpanjangan dan berterusan sejak kita hidup di alam dunia ini, sehinggalah kita kembali kepada Allah melalui alam barzah dan alam akhirat. Selain daripada itu, terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Andai kata kamu mahu menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan terhitung, tidak akan dapat mampu mencatat dan membilangnya. Manusia itu saja yang selalu kufur dan menzalimi diri sendiri. Saudara-saudara yang dihormati, kalaulah kita lihat nikmat sekeliling kita, dalam diri kita sendiri, kebanyakan kita hidup di dalam keadaan yang sihat, tubuh badan, pandangan mata ketika muda masih jelas, begitu juga dengan pendengaran, begitu juga dengan yang lain. Kita mempunyai nafsu makan, untuk makan nikmat, makanan yang sedap dan lazat, menghirup udara yang nyaman. Begitu juga dalam pergaulan kita, dalam keluarga kita bersama isteri kita, hingga dikurniakan anak dan keturunan. Begitu juga kita di kampung halaman kita, di mana alhamdulillah kita hidup di dalam keadaan aman, sejahtera, dan dalam keadaan ekonomi yang baik. Kalau hendak kita hitung nikmat-nikmat ini yang diberikan oleh Allah kepada kita, sedang Allah tidak pun meminta kita membalasnya atau membayarnya, semuanya diberikan percuma, sesuai dengan sifat Allah Ar-Rahman, yang pemurah, yang diberikan semua nikmat ini, kecukupan ini kepada semua makhluknya, bukan sahaja manusia, tetapi juga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan di dalam air, di udara, maupun di atas daratan. Inilah, kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi bukan itu yang Allah kehendaki. Bukan Allah suruh pun kita menghitung nikmatnya, tetapi Allah mahu kita menyadari bahawa yang memberi nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengatakan
bahawa terdapat banyak barang-barang ciptaan manusia, hasil kemajuan teknologi, daripada alat perhubungan, pengangkutan, proses, perkilangan dan sebagainya. Tetapi pada hakikatnya sumber asal alam itu adalah daripada barang material yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, daripada pokok-pokoknya, tanah-tanahnya, logamnya, airnya dan sebagainya. Hakikatnya asalnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan muka bumi ini. Allah bukan mahu kita menghitung-hitung, membilang-bilang, tapi Allah mahu kita mengiktiraf Allah lah yang memberi dan menciptakan semua nikmat ini. Kerana itu wajar kita berterima kasih, kita bersyukur, kita memuji Allah. Memang kalau kita tidak memujinya pun, Allah memuji dirinya sendiri. Rabbul Jalal, Maha tinggi, Maha kuasa, Maha mengetahui, sempurna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memerlukan sebenarnya pujian kita. Dia tidak memerlukan sebenarnya ketaatan kita. Kalau seluruh manusia kufur dan ingkar padanya, tetapi ini tidak sedikit pun mengurang kekuasaan dan pujian Allah terhadap dirinya, Rabbul Jalal wal Ikram. Kerana itu wajar kita bukan saja mengiktiraf yang memberikan nikmat ini hanya Allah, tetapi hendaklah memikirkan dan melaksanakan bagaimanakah bentuk dan cara kita menzahirkan terima kasih itu. Ini pun mudah, kerana Allah mengajar kita bagaimana caranya kita mengiktiraf nikmat ini. Yang pertamanya, setelah kita mengakui nikmat ini daripada Allah, kita menggunakan nikmat itu sebaik-baiknya. Sebenarnya semua nikmat ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dipinjamkan kepada roh kita. Roh bertanggungjawab nanti di akhirat untuk menjelaskan dan menyatakan bagaimanakah dia menerima dan menggunakan nikmat yang diberikan padanya. Bagaimana nikmat tubuh badan, kesihatan, panca indera, mata dan telinga, lidah, dan begitu juga dengan anggota tangan dan kaki dan seluruh anggota, di mana bagaimana digunakan. Apakah digunakan untuk menjelaskan dan membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya digunakan hanya untuk memenuhi nafsu syahwat, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dipersoalkan. Kita akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan terhadap semua nikmat yang diberi pada kita. Nikmat mata, ke mana kita melihat? Apakah kita membaca Al-Quran? Apakah kita membaca kitab? Apakah kita melihat ibu bapa kita dengan kasih sayang? Melihat masyarakat dengan baik, dengan pandangan yang baik? Begitu juga dengan telinga, bagaimana kita gunakan? Apakah kita menggunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar nasihat-nasihat yang baik, atau mendengar umpatan-umpatan, ghibah dan sebagainya? Begitu juga dengan lisan, lidah kita. Apakah kita guna untuk ghibah, untuk mengumpat, untuk bercakap perkara yang lagha, lahwal hadith, ataupun kita menggunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, membaca kitab, menyambung silaturahim, memberi nasihat yang baik? Ini semua akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat yang diberi pada kita, Allah mahu kita menggunakan sebaik-baiknya, tidak disia-siakan. Apa kebolehan diberi kepada kita, apa kedudukan yang ada pada kita, mestilah kita gunakan sebaik-baiknya nikmat itu. Kerana nikmat ini juga merupakan satu amanah yang akan kita menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara memuji Allah adalah melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya.
yang diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Kita hanya mengikut, hanya meniru, hanya menurut. Itu yang penting bagi kita supaya kita selamat. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, terutama dalam 3 generasi, mereka lah yang lebih faham bagaimana kehendak Allah, bagaimana arahan-arahan Allah, dan bagaimana kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya mereka ikuti. Daripada kalamnya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun perbuatannya, ataupun diamnya, ataupun ikrarnya menyetujui satu-satu perkara itu. Ini semuanya memberi iktibar kepada kita untuk kita ikuti. InsyaAllah, kalau kita menghitung nikmat Allah, mensyukurinya, dan membalas dalam arti kata mentaati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan selamat dalam perjalanan hidup kita yang singkat di dunia menuju ke akhirat yang kekal abadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.